Selamat pagi kepada Madam Irma dan rakan-rakan sekalian. Nama saya adalah Visalini, anak perempuan Tanah Raja. Tajuk kumpulan kami adalah Pintar Cerdas. Definisi pintar cerdas. Kebanyakannya mempunyai potensi tinggi dalam perkembangan dan pertumbuhan. Mempunyai IQ yang tinggi tahap iaitu 130 dan ke atas. Menurut Dewan Edisi keempat, mengistilahkan pintar sebagai cekap, pandai, banyak akal, cerdik serta mahir membuat sesuatu pekerjaan. Cerdas pula membawa maksud sempurna akal, cerdik, pandai serta pintar. Pelajar pintar adalah mereka yang memiliki kebolehan tinggi untuk satu atau lebih di dalam subjek akademik. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan, muzik, lukisan dan seni persembahan. Ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas. Ciri-ciri kognitif. Mempunyai daya tumpuan yang tinggi, mempunyai minat membaca di usia yang muda, mempunyai kelebihan yang luar biasa dalam mengingati sesuatu, kebolehan membuat rumusan, menganalisis dan menakul, memahami dua konsep yang seolah-olah yang sama, tertarik kepada pemikiran abstrak. Ciri-ciri efektif, karismatik, mementingkan kesempurnaan, sensitif, sentiasa bekerja kuat, suka menyendiri dan berasa tertekan. Faktor pintar cerdas. Terdapat dua faktor iaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Faktor genetik. Perwarisan daripada ciri-ciri fizikal ibu bapa boleh berbeza-beza jika dilihat persamaan dan perbezaan anak-anak dalam keluarga. Kebanyakan pakar bersetuju bahawa asas potensi mental seseorang sememangnya diwarisi daripada ibu bapa. Faktor persekitaran. Pengalaman melalui asuhan merupakan salah satu daripada faktor yang lebih dominan dan membantu dalam perkembangan serta meningkatkan kepintaran seseorang. Keadaan sekeliling seseorang individu yang membesar adalah faktor penentu untuk menentukan sejauh manakah bakat dan kepintarannya diwarisi berkembang. Ada bermacam-macam cara untuk mengajar kanak-kanak pintar cerdas. Yang pertama ialah teknik permainan bahasa. Bermain dapat meningkatkan imajinasi yang tinggi. Murid jadi lebih aktif serta bebas dalam meneroka persekitaran mereka. Kanak-kanak dapat merasakan keseronokan melalui permainan. Contoh-contoh aktiviti ialah permainan bahasa melalui online. Teknik yang kedua ialah teknik perbahasan. Teknik perbahasan ini mengaplikasikan lagi penguasaan terhadap pengetahuan bahasa, mendorong kanak-kanak berfikir secara kreatif dan mencabar kebolehan diri kanak-kanak dalam penggunaan bahasa. Ia juga membantu kanak-kanak meningkatkan tahap pemahaman bahasa, penggunaan kosakata dan ciri-ciri kosakata. Contoh aktiviti ialah pertandingan bahasa peringkat negeri. Yang ketiga ialah teknik bercerita. Teknik bercerita dapat meningkatkan lagi daya imajinasi dan kreativiti dalam melengkapkan sesuatu cerita. Dapat mengembangkan lagi gaya bahasa dan kemahiran menjiwai cerita dengan penggunaan kosakata yang sesuai. Contoh aktiviti ialah melengkapkan cerita-cerita pendek. Yang keempat ialah teknik kuis ataupun lisan. Meningkatkan lagi kemahiran berfikir dan kepantasan menjawab soalan berkaitan bahasa. Mengaplikasikan pengetahuan sedia ada tentang bahasa. Contoh aktiviti ialah pertandingan kuis peringkat kebangsaan. Ini saya akan menerangkan tentang program yang mengesah kanak-kanak pintar cerdas. Program ni ada banyak tapi kita orang ambil dua je. Yang pertama ujian aptitude UPS Art dan yang kedua program pemata pintar. Saya akan menerangkan tentang program yang pertama dulu. Ujian aptitude UPS Art. Okey, ujian aptitude UPS Art ni adalah bagi murid tahun 6 sekolah rendah. Ujian ni mula dilaksanakan pada tahun 2009. Ia bertujuan untuk mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi daripada pengalaman dan persekitaran pembelajaran. Ujian ini dapat mengenal pasti potensi murid untuk mengikuti pembelajaran dan membantu para guru untuk mengetahui minat, bakat dan kecenderungan murid. Dengan adanya ujian aptitude UPSR ni, guru dapat meningkatkan pembelajaran supaya lebih menarik dan baik.
Okey, bahasa yang digunakan untuk ujian aptitude UPSR ni adalah bahasa penghantar mengikut aliran sekolah. Ujian aptitude UPSR ni mempunyai format soalan yang berbentuk objektif yang mempunyai 61 soalan. Dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 30 minit. Ujian aptitude UPSR ni mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian pertama kemahiran berfikir, bahagian yang kedua kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, dan bahagian yang ketiga minat, kecenderungan dan kesediaan. Saya akan menerangkan tentang program yang kedua, program Permata Pintar. Okey, program Permata Pintar ni dilancarkan pada bulan Mac 2009 di UKM, merupakan satu usaha murni bertujuan untuk mengenal pasti pelajar pintar cerdas yang berada di seluruh Malaysia. Ia bertujuan untuk menyediakan satu program yang membina suasana pelajaran yang dapat merangsang minda mereka untuk terus menjadi insan yang kreatif dan inovatif serta selari dengan keperluan negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Ini adalah salah satunya program yang dapat membentuk kanak-kanak pintar cerdas bagi menerima kaedah pembelajaran yang berbeza bagi membentuk mereka menjana pembentukan ilmu baru, budaya ilmu baru dan membentuk rasa cinta terhadap pengetahuan sehingga menjadikan mereka khazanah negara yang begitu berharga. Untuk mengenal pasti kanak-kanak pintar cerdas ni telah diadakan usaha yang gigih melalui ujian saringan yang ketat, iaitu ujian Permata Pintar UKM 1, ujian Permata Pintar UKM 2 serta program perkemahan cuti sekolah untuk kanak-kanak pintar cerdas dengan kerjasama Johns Hopkins University Center for Talented Youth di Amerika Syarikat. Pelajar diberikan peluang untuk mengikuti salah satu kursus yang ditawarkan, iaitu kriptologi, pengenalan kepada robotik, reka cipta, penakulan mantik menjadi saintis. Terdapat banyak lagi program lain tapi ini yang dapat disenaraikan. Okey, pelajar telah diasah untuk mencabar minda mereka dan untuk berfikir secara luar kotak dengan membuat aktiviti yang mencabar minda mereka untuk menyelesaikan masalah yang mudah ataupun susah. Seterusnya adalah pendekatan pengajaran untuk pelajar pintar cerdas. Pendekatan yang pertama ialah pendekatan kooperatif. Pendekatan ini berpusatkan kepada murid. Ianya memerlukan para pelajar untuk bekerjasama menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan oleh guru. Seterusnya ialah pendekatan inquiry. Inquiry ini pendekatan memerlukan murid untuk membuat penerokaan terhadap tugasan yang diberikan oleh guru. Pendekatan ini sangat sesuai kepada murid pintar cerdas kerana mereka sukakan cabaran untuk menjana pengetahuan mereka. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini memerlukan kerjasama antara guru pendidikan khas dan juga guru aliran perdana. Dan yang terakhir adalah pendekatan bermain sambil belajar. Kaedah bermain adalah kaedah pembelajaran yang mendekatkan diri pelajar kepada pengalaman secara langsung, terutama apabila mengajar konsep atau kemahiran. Assalamualaikum, nama saya Nelly Patricia binti Abrahman. Saya menerangkan tentang kesimpulan kanak-kanak pintar cerdas. Kanak-kanak pintar cerdas adalah satu anugerah yang diberi oleh Allah kepada mananya. Okey, peranan ibu bapa, peranan pendidik dan peranan masyarakat amat diperlukan untuk membentuk kanak-kanak pintar cerdas ini menjadi satu aset yang paling berharga dalam masyarakat. Kepintaran dan kecerdasan kanak-kanak ini bukan hanya dibangunkan dari aspek intelektual semata-mata, malah pembangunan akhlak atau spiritual amat dipentingkan. Tidak hairanlah kepada kita sekiranya ada kanak-kanak pintar cerdas ini hanya menjadi penjual rokok di tepi jalan atau peniaga roti canai kerana masalah kemiskinan, atau mungkin disebabkan oleh ketidakprihatinan masyarakat kebolehan yang ada pada kanak-kanak tadi. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.